Nama aku Dallin. Oh, aku ada beritahu kau ini bukan cerita pasal aku. Weh, dia bukan filem pasal aku ke? Tak, ni cerita pasal dia. Selamat datang dan selamat kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Syaf Farizal here. Today, Syaf reviews Dallin. Ditayangkan di Astro Go dan juga Astro Citra. Ini adalah telemovie daripada Jananik Studio and Entertainment. Diterbit dan diarah oleh Jananik. Ini merupakan idea asal daripada Jananik dan skrip telah ditulis oleh Farhana Faury. Ingatkan Jananik juga yang tulis. Dibintangi oleh Sean Lee, Jananik, Dini Schatzman, Mark Adam, Sherry Al-Haddad, Joey Dawud, Norin Iman, Ann Mosha, Kisha Nick dan Hadis Omar. Telemovie ini mengisahkan mengenai Dallin, lakonan Sean Lee yang merupakan pelajar JN International School. Hey, you had to be that obvious. Pada yang tidak faham apa yang saya cakap, ada tulis subtitle di bawah tu. Okay, Dallin meminati seorang gadis yang bernama Emily, lakonan Jananik. Dallin yang hanya bertepuk sebelah tangan mendapati seorang pelajar baru iaitu Robert, lakonan Dini Schatzman, juga meminati Emily. Maka telemovie ini memaparkan usaha si Dallin yang ingin memenangi hati Emily. Jananik dah banyak kali dapat perhatian di ruang sosial media yang sampai saya boleh simpulkan sebegini. Wait, aku ada lawak untuk kau ni. Oh ya? Apa dia? Aku tadi tengok cerita Jananik. Tajuk dia Dallin. Dan punchline-nya Jananik. Aku patut ketawa ke? Ya, aku pun terpengaruh dengan lawak hamba dia. Bagus kalau kau faham. Nah, ada seorang abang ni bercerita lah kan. Shot sendiri ni memang diperlukan. Kalau tak ada shot sendiri ni, macam mana kita nak berkarya? Jadi, dalam telemovie ni, saya percaya shot sendiri telah digunakan lebih dari 100% tanpa ada pengawasan. Saya bukan ada masalah dengan Jananik, cuma apa yang saya boleh katakan ialah Jananik, you made my day. Sebelum saya tonton Dallin, saya ada tonton Hantu Bonceng 2.0 dan saya kurang berpuas hati lah dan saya tak banyak gelak daripada filem tu. Jadi, terima kasih Jananik. Terima kasih kerana hasilkan sesuatu yang buat saya gelak terbahak-bahak. Terima kasih Jananik kerana hasilkan sesuatu yang lagi kelakar dari Hantu Bonceng 2.0. Tak percaya? Ini adalah reaksi saya masa saya tonton Dallin. Gelisah. Wait, what? Boy, apa benda kau buat ni? Filem ini dibuka dengan intro logo yang memaparkan kebanggaan dan kemegahan Jananik Studio. Cuma untuk Dallin, ia ke laut. Pujian untuk Jananik kerana boleh katakan berjaya jugalah menghidupkan tone telemovie ini seperti akan drama ataupun filem dari luar negara. Contohnya dari segi lokasi, props dan juga wardrobe. Tahniah untuk itu kerana berjaya himpunkan orang-orang yang mampu provide benda-benda begini. Dan untuk lawak yang betul-betul buat saya ketawa dan saya betul suka dalam telemovie ini ialah di mana semua pelajar berborak tentang satu topik ini tanpa menghiraukan permintaan cikgu mereka yang mahu mulakan kelas dan meminta mereka untuk buka muka surat 24. Ya, pacing untuk babak tu nice, cantik. Kritikan yang saya boleh bagi kepada telemovie ni adalah telemovie ni jelas sekali dia punya kelemahan dia lah. Kelemahan itu saya percaya berpunca daripada skripnya sendiri. Banyak benda serba-serbi tak kena pada pendapat saya. Saya tak dapat kesan sama ada filem ini ada struktur atau tidak. Struktur ni maksud saya macam 3act structure dan safe dekat. Tahu tak, dua benda yang saya mention tadi adalah antara panduan asas untuk penulisan skrip. Saya boleh anggap telemovie Dallin ni adalah sebuah kisah fantasi gadis yang mengidamkan untuk berada di dalam situasi di mana dua jejaka tampan berebut mendapatkan perhatiannya. Kisah itu ditulis di dalam diary gadis itu dan tidak seharusnya diketahui orang lain. Penekanan pada ayat tidak seharusnya diketahui oleh orang lain. Tidak patut diketahui oleh orang lain. Hai, apa punya berangan lah. Itu kalau perempuan. Kalau macam saya macam mana pula? Okay, saya tak patut tunjuk tu tadi.
Apa? Takut nanti... Kena cakap, ada orang nak ugut saya. Oh, nak 1 juta. Sini kau 1 juta. Take that for messing with my queen. Oh, dia dah balas. Oh. Okay, saya nak cakap sikit pasal karakter-karakter yang ada dalam filem ni. Kisha Nick sebagai Badaria, okay kot. Cuma bukan apalah, karakter Badaria ni banyak kali muncul setiap kali kalau ada momen-momen yang boleh dikatakan adalah perkara-perkara yang mungkar. Macam momen intim ataupun perkara rasuah ke, perkara macam gaduh ke, something like that. Karakter tu muncul dan menyampaikan dakwah dan tegurannya dengan buku di tangannya. Jadi apa yang saya boleh anggap ialah karakter ni sekadar macam punchline je, dan setiap kali apa yang ditegur tu macam karakter lain macam tak nak ambil kisah dan macam tak ada kesan sangat daripada apa yang beliau dah tegur tu. Jadi ya, cerminan kepada masyarakat zaman sekarang. I don't know. Kemudian adalah Anne Mosha sebagai Lisa. Menyampah saat tengok. Tapi itulah tujuannya kan. Baguslah tu. Noreen Iman sebagai Cupak. Dini Schatzman sebagai Robert. Tak salah kan kalau saya nak cakap yang saya agak menyampah dengan perspektif sebilangan gadis tentang macam mana rupa dan perangai lelaki handsome. You know, I'm not gonna get into trouble for that, right? Right? Sekadar berkongsi je, saya percaya ramai ada taste yang berbeza. Jadi ya, jadi saya harap tak adalah yang nak ugut saya ke apa. Baru cakap, bro, you're really good. You really made me want to punch Robert in the face. Lagi sekali, rasanya takkan ada masalah kan? Tak macam... Kan? Tak ada kan? Tapi maaf bro, saya tim Dylan. Ya, Sean Lee sebagai Dylan. Saya rasa bersimpati sebab beliau ada dalam telemovie ni. Bukan apa, karakter Dylan ni seperti dianaktirikan. Tapi saya rasa related dengan karakter Dylan ni. Saya boleh rasa connection saya dengan karakter Dylan ni dalam beberapa momen lah. Contoh ialah momen di mana karakter Dylan ni frust, jadi beliau cucuk tangan tu. Ya, Cucuk Dylan. Yes, cucuk. yes Dylan, I feel you bro. Saya pun akan frust kalau saya ada dalam telemovie yang tajuknya nama saya tapi bukan cerita pasal saya. Ya, I'm with you bro. Dan Dylan, lupakan je lah Emily. You know, bukan apa. Saya lagi percaya dengan chemistry anda dengan Cupak. Just saying, chemistry korang nampak lagi best untuk ditengok berbanding kau dengan Emily. You know, sorry bro. Just speaking from the heart. Kemudian adalah Jana Nick sebagai Emily. Kejap So you're the one who's responsible for all this mess. Huh? End the detention, young lady. Alang-alang tu baca buku ni, ada pengarah ni tulis dan boleh baca sertifikat ada pengarah tu guna. Berjaya juga filem dia. Okay? Sekarang pergi dan cermin balik segala kesilapan kau dah pernah buat dan jangan cuba buat benda bodoh. Okey, harap beliau lebih berhati-hati lagi sebelum buat benda kurang bijak dalam internet. Ya, okey. Saya rasa saya macam tak banyak cakap pasal telemovie ni dalam video ni. Bukan apa, memang tak banyak benda nak cakap. Semuanya serba tak kena. Camera works tu tak adalah masalah sangat. Untuk syutingan pula, saya rasa dah sehabis baik dan you know, macam dah tak boleh selamatkan dah telemovie ni. Script dan direction memang masalah lah pada pendapat saya. Jadi apa yang saya rasa telemovie ni patut buat adalah, pertama, fokuskan pada watak yang sepatutnya watak utama. Bukannya ni tapi yang ini. Kenapa? Tak tahu Tak tahu. Sini. Dekat sikit, saya beritahu kenapa. Okay? Sini. Dekat sikit. Okay. Sikit lagi. Okay. Okay, dah cukup? Dah dekat? Dengar? Okay. Dah tahu sebab apa? Okay. Sebab tajuknya Dylan. Fokus pada kisah beliau berusaha untuk pikat Jana Nick tapi asyik diganggu oleh Robert. Tunjukkan usaha dan kegagalan beliau. Samping itu juga bolehlah juga selit Dylan kena lari dari Cupak. Jangan lupa untuk establish juga untuk karakter Dylan ni. Bagaimanakah background beliau? Bagaimanakah personality beliau sebenarnya? Kedua adalah pastikan babak-babak ataupun shot yang dipilih untuk masuk ke dalam durasi tayangan
adalah benda yang penting untuk gerakkan jalan cerita dan bukan sekadar suka-suka atau nak membuang masa. Tak kisah kalau nak letak babak tambahan ke atau babak yang mungkin rasa macam best kalau buat, tak kisah kalau nak buat, asalkan ia tidak terlalu mengganggu durasi tayangan lah ataupun progres cerita. Ketiga adalah tengok balik yang pertama. Saya tahu ini adalah karya pertama beliau dan kenalah beri peluang, sebab beliau baru first time, takkan nak hantam habis-habisan kot. Maaf kalau dah teruk, akan tetap juga teruk. Jadi seeloknya kita tegurlah mana yang patut. Saya percaya yang beliau ini, Janan Nick ni, satu hari nanti dapat peluang yang lagi besar. Peluang itu berkemungkinan adalah buat sebuah movie, dan movie itu adalah untuk tontonan yang berbayar. Jadi sehingga masa itu tiba, sehingga peluang itu tiba di pangkuan beliau, jadi eloklah kalau beliau ditegur sebaik mungkin sebelum beliau seperti layang-layang yang berterbangan tinggi tanpa benang. Yang shot sendiri tu tak apa, kalau tak shot sendiri macam mana kita nak berkarya? Contoh macam apa yang saya buat ni kat YouTube ni, saya shot sendiri sebenarnya kadang-kadang ni, tapi saya tak lupa juga saya perlu memasukkan benda-benda yang sepatutnya boleh beri, benda-benda yang bermanfaat untuk dikongsikan lah kan. Saya tak minta pembikin filem untuk patuh, saya cuma mahu untuk mereka dengar, dan kalau boleh pakai, kalau tak boleh, tak apa, tak kisah, asalkan dapat dengar cukup lah. Okay. Lagi sekali, shot sendiri tu memang penting dan memang perlu dalam berkarya, namun ia perlulah pada kadar ataupun kawalan yang sepatutnya. Dan juga shot sendiri tu perlulah berdasarkan pengetahuan dan bukan secara membuta tuli. Pendapat ataupun teguran ini bukan saja eksklusif untuk Janan Nick seorang je. Apa yang saya sampaikan ni mungkin boleh diguna pakai oleh pembikin-pembikin filem yang lain, dan juga boleh juga untuk diri saya sendiri untuk mengingatkan jika saya dapat peluang macam Janan Nick ini satu hari nanti lah kan, saya perlu kawal diri supaya saya tak nak macam tamak ke apa kan. Semua benda saya nak buat benda ni benda tu tanpa menghiraukan sesuatu yang boleh memberi keuntungan dan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain enjoy juga. Satu hari nanti. Walau bagaimanapun, tahniah Janan Nick untuk karya yang pertama. Nasib baik ini bukan untuk Astropers kalau ya, bukan sahaja Janan Nick yang ada dalam masalah, tapi juga individu-individu yang membenarkan dia berlaku. Talent saya tak pasti ada tayangan lagi tak di Astro Citra di TV, tapi ada di Astro Go kalau tak silap saya. Boleh tengok lagi bila-bila masa, asalkan subscribe to Astro dan bolehlah login ke dalam Astro Go dan tontonlah talent banyak mana yang korang suka lah kan. Saya tak ada rating untuk talent ni, sebab talent movie kalau saya nak bagi pun mungkin korang boleh teka lah berapa lah kan, dan label yang saya nak bagi pun mungkin label yang ni. That is so wrong. Label yang sama saya bagi untuk Puteri Kalajengking. Jadi kalau korang nak tonton, layan je ataupun boleh belajar sesuatu. Rasanya itu sajalah yang saya nak kongsikan dengan anda hari ini. Saya dah siapkan skrip ni lama, jadi saya nak buat ni dulu sebelum saya buat review Selamat Hari Tak. Jadi saya nak kasih lama sikit, bukan apa, saya memang slow sikit buat kerja, jadi bersabar lah ya. Jadi terima kasih kepada yang sudi menonton video ini, terima kasih kepada subscribers lama dan juga selamat datang kepada subscribers baru. Terima kasih kerana sudi subscribe ke channel ini. Okey, cukuplah, saya rasa macam dah banyak sangat cakap, jadi jangan lupa untuk like, share dan juga komen sebarang pandangan, teguran ataupun cadangan yang anda ingin kongsikan, tulis saja di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini jika berbaloi, tiada paksaan. Jadi itu sajalah, terima kasih kerana menonton, jumpa lagi anda di video akan datang. Assalamualaikum dan Shaf out. Hey guys, terima kasih kerana menonton. Jemput juga untuk anda untuk tonton video-video saya yang lain di channel ini. Berilah segala komen, cadangan dan juga teguran yang anda ingin kongsikan di ruang komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel ini. Jumpa lagi anda di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.